Okay, tak apalah. Apa ni? Okay, jom kita mula. Okay, so kita akan go through lagi sekali kita punya pembelajaran. Okay, butiran dalam penyata kewangan. So apa komponen, apa butiran yang perlu ada dalam penyata kewangan. Okay, last week kita dah pergi kepada penyata pendapatan. Okay, tapi cikgu nak discuss secara lebih lanjut lagi. Okay. Untuk hari ini kita akan habiskan butiran dalam penyata kewangan. Okay, ada 3 penyata kewangan yang kita perlu tahu. Okay, yang pertama apa? Penyata pendapatan. Okay, yang kedua kita perlu tahu penyata kedudukan kewangan ataupun kita panggil sebagai kunci kira-kira. Okay, dan yang seterusnya adalah yang ketiga, penyata aliran tunai. Okey, penyata aliran tunai. Okey. So, apa yang kita perlu tahu untuk butiran dalam penyata kewangan. Okey. Okey, sekejap. Okey, nampak Kalau nampak buat good? Jelas tak? Okey. Okey, so penyata yang pertama adalah penyata pendapatan. Okey, awak akan tengok di sini. Penyata pendapatan, okey, menunjukkan sama ada sesebuah perniagaan mendapat keuntungan ataupun sesebuah perniagaan tersebut mengalami kerugian. So, nak tengok satu perniagaan tu dia untung ke dia rugi tu berdasarkan penyata pendapatan. Okey, awak take note penyata pendapatan untuk kita tengok keuntungan dan kerugian. Okey. So, macam mana dengan cara menolak segala perbelanjaan daripada hasil yang diperolehi. So, awak akan tengoklah. Okay, jadi dalam penyata pendapatan, okay, awak akan nampak dalam penyata tu, okay, ada 7 komponen ni. Okay. Yang pertama adalah jualan bersih. Okay. Okay, awak boleh refer buku teks. Buku teks, sekejap. Tu ambil sekejap. Buku teks. Okey, muka surat 100. Kalau tak salah. Semua ada buku teks Muka surat 100. 101. Okey, so awak boleh tengok dengan lebih jelas. Okey. So dalam penyata pendapatan ada 7 komponen Ingat 7 komponen. Okey. 7 butiran ataupun 7 komponen dalam penyata pendapatan. So cikgu nak hari ni awak hafal terus, ingat terus apa yang ada dalam penyata pendapatan ni. Okey. Okey, make sure terus ingat. Terus ingat kalau kawan-kawan tanya penyata pendapatan tu apa? So awak dah boleh jawab. Oh, penyata pendapatan sekiranya sebuah perniagaan tu ada untung, ada rugi, kita boleh tengok dari statement pendapatan, penyata pendapatan sebuah perniagaan. Okey, so awak boleh tahu. Okay, so hari ni cikgu nak awak betul-betul faham apa yang butiran yang perlu ada dalam penyata keuangan. Okey, yang pertama, okey, dalam butiran yang pertama dalam penyata pendapatan adalah jualan bersih. Okey, jualan bersih. So kita tengok jualan bersih. Okey, jualan bersih adalah jumlah jualan barangan dan perkhidmatan ditolak dengan ulangan jualan. Okey, contohlah macam mana? Okey, macam cikgu bagi contoh. Ariana
jual baju. Okay? Jual baju secara pukal ataupun borong kepada customer lah. Okay? Contohlah ada 50 helai baju. Okay? And then awak jual kepada customer 50 helai baju tu, tiba-tiba ada jualan, ada baju awak 3 helai baju terkoyak. Okay, so customer tak nak. Customer tak nak baju tu dan dia pulangkan balik baju yang dia beli tu. Pulangkan balik, jadi ada weight pun awak kena bagilah dekat customer tu balik. Okay, jadi 50 helai baju tolak dengan 3 helai baju. So awak akan dapat jualan bersih sebanyak berapa? Okey, untuk 47 helai baju. Okey, boleh? Contohlah, okey. Bagi contoh lagi, okey. Tu dah cikgu bagi dari segi contoh dari segi helai baju kan. Okey, so kita tengok contoh daripada berdasarkan nilai mata wang lah. Okey, contoh awak jual kari pap, okey. 100 biji, RM100. Okey, bagi contoh, okey, awak dapat jualan 100 biji tu RM100. Okey, tiba-tiba kari pap bukan kari pap kecil lah, kari pap besar ni. Okey, 100 biji RM100. RM1, satu tu RM1. Tiba awak jual kat customer, tiba-tiba kari pap tu basi dalam 5 biji. 10 biji lah. Okey, 10 biji basi. Jadi customer pulangkan balik kepada awak 10 biji. Jadi awak kena pulangkan balik lah duit dia customer tu. Okey, jadi RM100 tolak dengan yang rosak tadi berapa? RM10. Okey. RM1. RM100. 10 biji 100. RM900. Betul tak? Tak boleh kena kira. Kalau tak nampak. Okey. RM100 untuk 100 biji. Okey. 10 rosak. Tolak RM10. Okey, jadi 900. 9. Sekejap. Apa tu? Ariana Ariana ada nak tanya soalan ke? Kenapa macam lain pula Azam ni? Sekejap. Okay, ada nak tanya soalan? Okey, faham tak setakat ni? Oh, kat sini chat tu. Sekejap. Okey, baru. Okey. 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 Alamak, kat sini dah. Okey. Okey, contoh kari pap tadi kan 100 biji RM100. Jadi satu harga RM1. Betul kan? Okay, so kalau 10 rosak tadi dah kena pulangkan RM10 kepada customer. Okey, jadi jualan jualan RM100 tolak dengan RM10. Jadi jualan bersih dia adalah RM990. Okey, faham? Okey. So dah dapat kat situ peluangan jualan apa dia? Okey.
Sekejap. Okay. So kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah contoh penyata pendapatan. Okey, awak boleh tengok kat sini. Dekat mana jualan bersih tu dia duduk. Kat mana jualan dengan pulangan jualan tu dia terletaknya di dalam sebuah penyata kewangan ni. Okey, awak boleh tengok dekat dalam penyata ni. Ini adalah contoh yang cikgu share dekat skrin ni adalah contoh penyata pendapatan. Okey. Penyata pendapatan kena make sure ada tajuk, syarikat XYZ tu perniagaan, nama premis, nama company lah. And then tajuk apa? Penyata pendapatan, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berapa? 31 Disember 2016 contoh. Ataupun 31 Disember 2020. Depend, So nanti penting ni kalau awak buat buku scrap lah. Awak perlu tahu detail ni awak kena buat. Dalam soalan dia tak ada minta detail macam ni. Kalau biasanya dia akan minta suruh awak kirakan senang-senang je lah. Tapi awak kena ingat lah macam mana nak kira. So kita pergi kepada yang pertama dulu tadi, butiran yang pertama iaitu jualan bersih. Macam mana nak dapatkan jualan bersih adalah, awak boleh tengok jualan tolak dengan pulangan jualan akan dapat jualan bersih. Jualan tolak pulangan jualan dapatlah jualan bersih. So dalam nyata pendapatan, jualan mestilah duduk di lajur ketiga. 1, 2, 3 dekat sini, ujung sini. Contoh jualan untuk syarikat XYZ Enterprise ni, bagi tahun terakhir dia dapat 567,320. So ini adalah jualan, hasil jualan. Jualan lah yang untuk syarikat XYZ ni. Syarikat Ariana sebagai contoh. Syarikat Shredder. So 567,320 adalah jualan. Dia kata tolak dengan pulangan jualan. Pulangan jualan yang terpaksa dikembalikan balik. Duit jualan tu kepada customer contoh RM460. Jadi jualan tolak dengan pulangan jualan, awak akan dapat jualan bersih. Jadi berapa jualan bersih dia? 566,860. So ini adalah step pertama dalam penyata pendapatan untuk awak tahu jualan bersih. So untuk kira ni awak perlu step by step. Ada 4 step dalam pengiraan untuk penyata pendapatan. Seterusnya. Faham? Setakat ni faham? Bagi komen, faham tak? Cikgu tunggu awak bagi tahu faham, baru cikgu proceed untuk next step. Faham tak? Tak ada respon ni. Ulang sekali lagi. Siapa tu? Fatah. Okey, Fatah baru masuk ulang sekali lagi. Kita pergi kepada lagi sekali. Cikgu nak hari ni memang tajuk ni sahaja. Butiran kewangan. Nak bagi awak betul-betul faham. So dalam penyata pendapat kita perlu ada 7 komponen ni. 7 butiran ni kita perlu ada. Perlu ada jualan bersih,
kos jualan, belian bersih, kos belian belanja untuk kasar dengan untung bersih. So untuk dapatkan setiap komponen ni, awak perlu kira step by step. Okay, one by one, satu persatu. Barulah awak boleh dapat untung bersih. So penyata pendapatan ni adalah penyata yang kita boleh tahu sesebuah perniagaan tu mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. So dari sinilah awak nak tahu perniagaan awak tu untung ke, rugi ke, maintain ke. Okay, so dari segi lihat penyata pendapatan. Okay, bukan lihatlah, analisis penyata pendapatan. Okay, so analisis tu kita akan nanti 4.4 tafsir penyata keuangan. Okay, so ini kita nak tahu apa je yang perlu ada dalam butiran kewangan. Okay, dalam penyata kewangan apa sahaja yang perlu ada. Okay, so okay, yang pertama kita perlu ada jualan bersih. Okay, jualan bersih adalah macam mana nak kira jualan bersih? Okay, jualan bersih, nak dapatkan jualan bersih macam mana? Jualan tolak dengan pulangan jualan. Contohlah Fatah jual nasi lemak. Okay, RM50. 50 bungkus. Okay, satu bungkus harga RM1. Okay, so dia jual 50 bungkus kepada seorang customer ni. Okay, so awak bagi duit RM50. Awak dapat duit RM50 dan customer dapatlah 50 bungkus nasi lemak tu. Okay, and then tiba-tiba ada 3 dalam 5 bungkus nasi lemak awak basi. And then customer bagi balik yang rosak tu kat awak, and then awak kena pulangkan duit kepada customer lah. So itu kita panggil pulangan jualan. Okay, barangan ataupun perkhidmatan yang dipulangkan kembali oleh pengguna. Sebab apa dia pulangkan? Sebab nasi lemak Fatah tu basi 5 bungkus. Okay, so daripada situ RM50 tolak dengan pulangan jualan tu, satu bungkus RM1 kan. So tolak yang rosak tu RM5. Jadi jualan bersih Fatah untuk jualan nasi lemak pada hari tersebut adalah RM45. Okey, faham Fatah? Okey, so dekat dalam penyata pendapatan. Okey. Okey. So dekat dalam penyata pendapatan, dekat dalam penyata pendapatan, kat mana kita nak tahu benda tu adalah jualan bersih, untung kasar, untung bersih. Kita tak tahu dekat tempat-tempat dalam penyata pendapatan. So tu, ini adalah contoh penyata pendapatan, yang ada secara details lah dia punya dekat mana jualan bersih, dekat mana jualan. So first step, untuk awak tahu penyata pendapatan ni, awak perlu lihat kepada jualan. Jualan, nak tahu jualan bersih, first step, jualan tolak dengan pulangan jualan. So kena ingat ni, formula dia adalah jualan J, tolak dengan pulangan jualan PJ, sama dengan jualan bersih JB. Okey, so dekat dalam contoh ni, 500 jualan syarikat XYZ, syarikat Fatah Enterprise. Penyata pendapatan bagi tahu berakhir pada 31 Disember 2020. Contoh jualan syarikat Fatah Enterprise ni, dia buat jualan sampai sale akhir tahun dia dapat RM567,320. Itu adalah jualan dia. Lepas masa dia tengah buat jualan tu,
Ya adalah yang rosak ke apa ke, okey. And then yang tu dikembalikan kepada syarikat Pata Enterprise, okey, yang pulangan jualan yang dikembalikan yang adalah RM460. Okey, RM460. So, bila awak dah tahu jualan, ya awak dah tahu pulangan jualan berapa. Untuk tahu jualan bersih, awak perlu tolak jualan, tolak dengan pulangan jualan akan dapat jualan bersih. So, RM567,320 tolak dengan RM460 pulangan jualan akan dapat jualan bersih iaitu RM566,860. So, itu ada step pertama. Okay, take note ya. Step pertama. Okay, kita pergi kepada step kedua kita untuk dapatkan kos jualan. Okay. So, jualan bersih dia kena tolak kos jualan baru dia boleh dapat untung kasar. Okay. So, kita tengok dulu kos jualan. Okay. Kos jualan, take note, kos jualan adalah kos dan belanja untuk beli barang niaga. Contohlah, nak berniaga nasi lemak, okay, apa barang yang perlu ada? Kertas bungkus, beras, ikan bilis, kacang, sambal, cili untuk buat tu kan. Semua tu adalah kos barang niaga. Semua tu adalah barang niaga yang awak nak berniaga tu. Contoh awak beli periuk ke, okay, awak beli dapur ke. Tu adalah kos dan belanja untuk beli barang niaga. Itu untuk contoh nasi lemak. Kalau contoh Ariana nak buka kedai jualan barangan-barangan K-pop. Okay. So apa yang perlu dia ada? Contoh dia beli baju ataupun aksesoris ataupun apa-apalah. Okay. Itu adalah kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Okay. Faham? Okay, sebagai contoh, inventory. Okay, inventory ada inventory awal, inventory akhir. Okay. Inventory ni adalah macam kita panggil sebagai simpanan lah. Maksudnya storage ke apa. Macam tu lah lebih kurang inventory tu. Okay. Contoh awak main game kan, ada inventory. Inventory tempat awak simpan barang-barang awak tu. Sebagai contoh lah. Okay, inventory. Okay. Dan kos jualan meliputi apa lagi? Belian. Okay, beli. Berapa awak belanja? Belian. Okay, berapa yang awak gunakan untuk awak bayar, untuk awak bayar apa-apalah yang berkaitan dengan awak punya jualan. Okay. Dan pulangan belian. Okay, ada 10 minit lagi. Okay, pulangan belian. Pulangan belian tu macam mana? Contoh awak beli barang-barang niaga tu, awak beli contohlah awak beli kacang, tiba-tiba kacang tu rosak, hancur. So awak kembalikan semula kepada pembeli. Penjual dengan barang yang awak beli tu rosak, awak pulangkan balik sebab rosak kan. Dan angkutan masuk. Angkutan masuk tu banyak. Okay. Okay, so kita tengok macam mana dalam penjata pendapatan apa yang perlu ada. Okay. So dekat sini awak boleh pergi tengok kepada step yang kedua. Okay. Okay, untuk dapatkan kos jualan, untuk awak dapatkan yang ketiga ni, awak perlu kira dulu yang kedua ni. Okay, so tengok. Okay, inventory awal. Okay, so inventory awal. Okay, awal-awal awak ada berapa inventory awal? Okay, kat sini cikgu letak I awal. I awal ni adalah inventory awal.
Okey, dia perlu duduk di lajur yang kedua. Okey, yang kedua. So inventory awal untuk syarikat Fatah Enterprise ni ada 278,334. Okay, in case kalau macam keluar dalam exam inventory awal, dia nak kos dia nak suruh awak kirakan kos jualan. So ini adalah step dia, okay. So inventory awal duduk di lajur kedua. So, kita ada 3 lajur, 1, 2, 3. Okay, jualan bersih duduk lajur yang ketiga dan inventory awal duduk di lajur kedua. Okay, inventory awal. Okay, untuk awak dapatkan inventory awal biar dia kat situ. Okay, memang dia kat situ. Tempat dia kat situ. Okay. Okay, untuk awak dapatkan belian bersih, awak perlu okay. Sekejap. Okay. So, jap. So, ini cikgu nak tunjuk kos jualan tempat dia kat mana dulu. Okay, so kos jualan dia duduk dekat sini. Tapi kita nak kira dia, kita perlu tahu belian bersih, kita perlu tahu kos belian. Okay, kita perlu tahu dulu belian bersih dengan kos belian. Ni yang highlight gelap sikit ni, belian bersih, kos belian. Kita perlu tahu dulu belian bersih berapa, kos belian berapa. Biasanya kalau dalam soalan, okay, inventory awal dia akan bagi. Okay, inventory awal dia akan bagi. Kos jualan dia kadang dibagi, kadang awak perlu kira berapa kos jualan. Jadi perlu ada, awak perlu tahu dulu step dia nak kira untuk dapatkan kos jualan dulu. Okey, yang pertama awak perlu tahu untuk dapatkan belian bersih. Okey, untuk dapatkan belian bersih. Okey. So kita pergi dulu kepada belian bersih tu apa? Okey, so belian bersih merupakan jumlah perbezaan. Bila perbezaan awak kena tolak. Ingat, perbezaan awak kena tolak. Okey, antara jumlah belian dengan pulangan belian. Okey, pulangan belian adalah barang yang dipulangkan kembali kepada pembekal. Pembekal. Okay, sebagai contoh, Fatah nak buat nasi lemak and then dia belilah ikan bilis 50 kilo. Okay, tiba-tiba ikan bilis, 10 kilo ikan bilis rosak, berkulat. So awak pulangkan kembali kepada pembekal. Itu dikira sebagai pulangan belian. Okey, faham? So, untuk awak dapatkan belian bersih, awak kena ingat formula ni. B tolak PB equal to sama dengan BB. Okey. So, kita tengok dalam penyata pendapatan, dekat mana belian bersih ni duduk. Okey, dia duduk dekat step kedua. Okey. Okey, boleh tengok sini beli. Contoh cikgu bagi akronim untuk beli. Beli tolak periuk baru. Beli belian. Periuk baru PB, pulangan belian. Okey. Beli tolak dengan pulangan belian, awak akan dapatlah jawapan belian bersih. Okey, sebagai contoh dalam ni, belian dia, okay, contohlah Fatah beli ikan bilis, mahal juga ikan bilis. Okay, bukan ikan bilis je lah, tu barang-barang nasi lemak untuk syarikat Fatah Enterprise. Okay, dia beli 405,791 belian. Okay. Tolak dengan pulangan belian, ada benda rosak, ni basi ke apa, berkulat ke apa, RM210. So bila belian tolak dengan pulangan belian, awak akan dapat belian bersih. Okey. Kat sini akronim, okay, beli tolak periuk baru dapat buku baru. Contoh je lah akronim nak bagi awak ingat. Okey.
So belian bersih awak akan dapat 405,581. So untuk kira belian bersih, okey. Belian bersih duduk di lajur yang pertama. Okey, belian untuk dapatkan belian bersih, ia duduk di lajur pertama. Okey, faham? So, belian bersih awak dah dapat 405,581. Okey, contohlah dalam soalan tu tak ada dia bagi belian bersih kau. Tak ada belian bersih, dia terus bagi inventory awal. So awak just ambil lah terus inventory awal, tolak dengan kos belian, okey awak akan dapat. In case kalau dalam soalan dia tanya dan suruh awak kira, macam ni lah cara kira dia, okey? Okey. So, untuk dapatkan kos belian, dengar. Untuk dapatkan kos belian, awak perlu dulu kirakan belian bersih. Okey, jap. Kita tengok pula kos belian. Okey, kos belian tu apa? Kos belian adalah merupakan jumlah kos barang yang dibeli. Barang yang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian. Okey. Dan ditambahkan pula dengan belanja atas belian yang melibatkan angkutan masuk, upah atas belian, insurans atas belian dan duty import. Sebagai contohlah awak beli barang, awak beli barang-barang secara pukal ni sebenarnya awak kena ada, okey tak? Kena bayar duty import. Contoh awak ambil barang daripada luar negara, daripada China untuk datang ke sini. Sebenarnya awak kena bayar insurans ke duty import ke. Okay, so kos belian adalah kos barang yang awak beli tu. Okay, kos barang yang awak beli untuk perniagaan awak. Sebagai contoh syarikat part-time price jadi dia beli contohlah yang cili secara pukal daripada China ke, daripada Thailand ke. Okay, so ada kena bayar duty import, insurance. So kena make sure dulu belian. Okay, so macam mana nak kira dia? Formula dia adalah belian tolak pulangan belian tambah dengan AUDI, Audi. Audi ini adalah singkatan kepada angkutan masuk, upah atas belian, duty dan insurance. Okay? Faham? Okay, so kita tengok. So bila awak kira ni, awak akan dapatlah kos belian. Okay. So dalam penyata pendapatan dekat mana dia duduk kos belian ni? Dia still dekat part 2 ni. Okay. Okay. Untuk dapatkan kos belian ni, yang 414,736 ni, so awak tengok dekat sini. Pulangan, berapa ni pulangan 3. Okay, belian tolak dengan pulangan belian tambah dengan ni AUDI, Audi ni. Faham? Okay, untuk tahu belian bersih, awak perlu hanya belian tolak dengan pulangan belian. Okay, so awak dapatlah belian bersih. Ya, belian bersih ni tambah pula dengan kos yang untuk awak dapatkan barang tu secara awak beli tu. Contohlah kos penghantaran ke, okay, upah ke, awak bayar upah untuk orang tu ke, okay. Kena bayar duty, kena bayar insurance. Okay, so tambah belian bersih. Lagi sekali, belian tolak dengan pulangan belian tambah dengan ni Audi ni, awak akan dapat kos belian. So bila awak dah dapatkan kos belian 414,736, okay, so awak dah boleh kira inventory awal awak
tambah dengan 414,736, awak akan dapat kos barang untuk dijual. KBUD. Okay, KBUD ni dia tak ada dekat mana. KBUD ni dia dia ada dalam penyata pendapatan tapi dia tidak ada dekat dia punya dalam buku teks awak ni. So awak akan dapat kos barang yang untuk dijual lepas hasil daripada tolak dengan belian semua tu. So awak akan dapat kos barang. Just awak tambah je inventory awal, tambah dengan kos belian, awak akan dapatlah kos barang untuk dijual. Maksudnya kos barang untuk dijual, berapa yang awak perlu bayar, berapa yang harga kos barang yang awak perlu jual tu.